Saya seterusnya menjemput Yang Hormat Tuan Haji Ahmad bin Kasim. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Soalan saya nombor 8. Ya, silakan Yang Hormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat dari Kuala Kedah. Tuan Yang Dipertua, ingin saya jelaskan di Dewan Yang Mulia ini bahawa penyataan atau pertanyaan daripada Yang Berhormat Kuala Kedah ini boleh mengelirukan. Dimaklumkan bahawa perkhidmatan kandungan SMS ini adalah perkhidmatan oleh pemberi perkhidmatan kandungan atau content provider yang dikenali sebagai CP dan bukannya syarikat telekomunikasi. Merujuk kepada peraturan sedia ada, tanpa melalui proses pengesahan atau pendaftaran langganan, perkhidmatan kandungan ini tidak akan berlaku. Berdasarkan pemantauan dan analisis terhadap corak dan pelakuan CP dan pengguna, pelanggan perkhidmatan kandungan muda alih ini didapati pengguna secara tidak sedar telah melangani perkhidmatan ini kerana iklan-iklan yang mengelirukan dan tidak jelas. B. Pengguna tidak memahami prinsip langganan dalam perkhidmatan kandungan muda alih dan juga kata kekunci yang digunakan dalam langganan perkhidmatan kandungan muda alih. C. Pengguna tidak memahami terma dan syarat langganan perkhidmatan kandungan muda alih. Dan D. Penggunaan telefon oleh pihak ketiga seperti anak-anak dan ahli keluarga lain menyebabkan pengguna tidak sedar tentang langganan tersebut dan hanya menyedari cas tersebut setelah diterima. Sesungguhnya, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mengetahui secara menyeluruh dan terperinci perkhidmatan langganan kandungan muda alih serta memahami terma dan syarat secara terperinci sebelum membeli atau melanggannya. Masyarakat diminta supaya tidak mudah terpedaya dengan SMS tawaran percuma kandungan kerana lazimnya pengguna akan dicas untuk kandungan yang akan dihantar seterusnya. Terima kasih. Yang Hormat Kuala Kedah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pertamanya, apabila Ibu Mak Menteri mengatakan bahawa saya mengelirukan Dewan, saya pun rasa sedih juga sebab saya rasa soalan saya ni bernilai RM120. Saya terpaksa beli handphone baru dan saya terpaksa beli top up. Untuk makluman yang Berhormat Menteri, saya baru terima mesej daripada Celcom. Anda suka berbual, jadi serta ialah top add-on untuk menang voucher beli belah RM5K, 5,000 percuma, hanya dengan batu 3, panggilan dalam 1 hari, info dial plus bintang 118 dan sebagainya. SMS ini dihantar kepada saya semalam pukul 3:06.16 AM. Itu satu perkara. Dan saya tidak menafikan soal peranan telco yang memberikan khidmat yang baik, digunakan oleh pihak bank, digunakan oleh pihak syarikat-syarikat yang tertentu. Itu saya tidak nafikan. Digunakan oleh institusi-institusi swasta dan juga pihak kerajaan. Tetapi tidak dinafikan soal penggunaan oleh syarikat-syarikat yang menawarkan produk-produk yang menggunakan perkhidmatan 5 digit ini, yang berleluasa, yang memberikan kesan kepada masyarakat, yang menceroboh data peribadi. Data peribadi pengguna telah digunakan oleh sewenang-wenangnya oleh pihak
saya tidak mengatakan telco, tetapi ada satu company yang disebut Gateway yang menggunakan khidmat 5 angka ni. Jadi inilah di antara perkara yang membimbangkan, kerana mereka ini menelan duit pengguna dengan sewenang-wenangnya. Dan saya tidak nafikan soal jawapan menteri tadi, perkhidmat ataupun pendidikan kepada pengguna ini tidak sampai. Orang yang bereducated, yang berpelajaran mungkin mengetahui tentang bagaimana nak menggunakan, tetapi orang kampung kita yang masuk RM10 tinggal RM2, masuk RM20 tinggal RM1 dan sebagainya, ini yang berlaku, dan berlaku juga kepada saya semalam. Jadi saya rasa sejauh mana pihak SKMM yang diberi tanggungjawab untuk mengawal dan memastikan soal pelanggan ini dijaga, mengambil tindakan kepada syarikat-syarikat ini, dan apakah bentuk hukuman yang telah dikenakan kepada syarikat-syarikat yang menggunakan, yang menyalahgunakan dan yang menekan duit pengguna. Dan bolehkah kita tahu berapa jumlah keuntungan yang dimiliki oleh syarikat ini? Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat Kuala Kedah sebenarnya menyuarakan dua pertanyaan. Satu, kegelisahan beliau berkenaan dengan yang saya mengatakan pertanyaan beliau boleh mengelirukan, bukan Yang Berhormat yang mengelirukan. Tetapi kalau ditengok secara mendalam, pertanyaan itu adalah menunjukkan bahawa pemberi perkhidmatan iaitu Selcos yang menyalahgunakan perkhidmatan tersebut. Tetapi yang diterangkan oleh saya iaitu sebenarnya ini adalah berlaku kerana pemberi perkhidmatan kandungan ataupun CP, iaitu content providers, dan content providers menggunakan perkhidmatan syarikat telekomunikasi untuk menghantar mesej-mesej yang diterima seperti yang diterima oleh Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat, SKMM telah banyak menerima aduan. Pada penggal pertama tahun ini sahaja telah menerima 217 aduan berkenaan dengan SMS ini. Dan dari siasatan awal terdapat semua transaksi adalah tulen, iaitu melibatkan pengguna yang sanggup menerima. Tetapi namun yang demikian, Yang Berhormat, SKMM memandang serius sikap segelintir CP, bukan pemberi perkhidmatan, bukan Selcos, bukan syarikat telekomunikasi, iaitu pemberi perkhidmatan kandungan, iaitu CP, yang cuba untuk menipu pengguna dengan menggunakan aktiviti pemasaran yang mengelirukan, yang menyebabkan ramai pengguna melanggar perkhidmatan mereka secara tidak sedar. Dan tindakan tegas akan diambil bagi kesalahan seperti ini, iaitu dengan menggantungkan kata kekunci dan kod ringkas yang terlibat di mana sepanjang tempoh penggunaan ini CP berkenaan tidak dapat menjalankan perniagaan seperti biasa. Berapa lama digantung? Ini mengikut mengikut apa yang terdapat oleh SKMM. Adakah ini perbuatan yang sengaja dibuat ataupun tidak sengaja dibuat, tetapi ada sedikit unsur-unsur penyalahgunaan. Itu mengikutlah, macam di mahkamah pun tak semestinya penggantungan ini berterusan dan diberi tempoh, dan dalam tempoh yang berkenaan mereka tidak boleh menggunakan perkhidmatan tersebut. Dan B mengarahkan CP supaya memulangkan semula wang yang tidak dikenakan, yang telah dikenakan kepada pengguna atau dengan izin
refund kepada pengguna telefon yang salah cas tu. Dan C, mengambil tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu boleh mendenda syarikat tersebut. Sekian, terima kasih.